Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'ir mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga you all semua dalam keadaan sihat walafiat insyaAllah. Okay, hari ni I nak buat video ni. I paling benci untuk melihat dua ustaz atau dua ulama atau dua penceramah dibanding-bandingkan. Orang selalu naik upload video, dia start to beza-bezakan pendapat ni seperti seolah-olah mengadu domba. Tapi hari ini my niat bukan nak mengadu domba, bukan nak mencari kesilapan ataupun kesalahan mereka, because I ni kurang ilmu, fakir ilmu. Tapi apa yang I nak lakukan sekarang ni untuk you all mendengar sekali lagi daripada Ustaz A, iaitu yang di atas, Ustaz B yang di bawah. Some of you dah tahu siapa ustaz tu, tapi I blurkan gambar dia. Kalau boleh yang tak tahu tu biar tak tahu. Yang most important bukan siapa ustaz dia, tapi apa yang cara mereka menjelaskan dengan dalil-dalil. Jadi kat sini you all dengar, dan nanti I akan jelaskan. Nanti kita boleh cari tahu yang mana yang lebih baik kita ikut dengan dalil-dalil yang kita dapati insyaAllah. Doa selepas bagi salam, lepas solat. Kita solat, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang boleh doa, tak ada masalah. Memang boleh doa. Tapi ada tak doa beramai-ramai dengan satu suara, makmum aminkan doa imam? Ada tak? Nabi tunjuk dalam hadis. Kalau ada, mesti ada lafaz doa tu. Tapi tak ada. Solat saja macam biasa, wirid macam biasa, bangkit. Kerana Nabi SAW tidak mengamalkan doa beramai-ramai selepas solat dengan satu suara dan makmum mengaminkannya secara berterusan. Nabi tak buat. Kita takut kita termasuk dalam golongan orang yang hulu, yang melampau. Nabi tak tunjuk kita buat. Nabi tak tunjuk kita pergi tambah benda yang Nabi tak tunjuk. Wait a minute. Who are you? Doa berjamaah sehabis solat, apakah ada dasarnya Pak Ustaz? Menurut Al-Quran, dulu. Qad ujibat da'watukuma, kalian berdua berdoa. Kuma, kalian berdua. Siapa nan berdua kok? Nan pertama Nabi Musa berdoa, dan kedua Nabi Harun di belakang. Ya Allah, tolonglah kami dalam menghadapi Fir'aun. Amin. Itu doa bersama. Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Nabi Harun. Buka tafsir Ibnu Katsir. Jadi tentang doa bersama umum, sebelum sholat, sesudah makan, habis kenduri, ketika ada orang meninggal, berdoa bersama. Hadisnya umum. Itu ayat Quran. Hadis mana? La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul. Saya doa ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'aminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Tidak boleh menyebut bid'ah selama ada dalil. Tak ada dalil baru bid'ah. Jika perbuatan tidak ada dalil baru bid'ah. Selama ada dalil, dalil qauli, dalil fi'li, dalil takriri. Dalil itu ada tiga: hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Mana hadisnya? Waktu sholat di Masjidil Haram, subuh Jumat, saat membaca ayat sujud tilawah, wa hum la yastakbirun, Allahu Akbar, kata Syekh Soal Asyurain. Itu tak ada hadis.
bertakbir turun ke bawah waktu sujud tilawah, itu tak ada hadis. Tapi di Masjidil Haram pakai takbir. Ustaz tahu dari mana? Pas umrah saya solat di Masjidil Haram subuh Jumat pakai takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana hadisnya? Jadi orang pakai mana hadisnya? Tidak semua pakai hadis, ada pakai qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Malam sholat tarawih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada doa khatam Quran. Membaca doa khatam Quran dalam tarawih, mana hadisnya? Tak ada. Kalau dikatakan perbuatan itu bid'ah, berarti satu Masjidil Haram itu melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ah semua itu. Makanya tak mudah mengatakan. Apa kata Syekh Ustaz Abdullah Hadrami, kalau anda mengatakan hai pelaku bid'ah, maka anda sudah mengatakan hai penghuni neraka. Hati-hati, selama ada dalilnya maka kita tak layak dan tak boleh mengatakan orang itu pelaku bid'ah. Kalau tak tahu dalilnya, tanya dalilnya. Pak, boleh saya bertanya Pak? Ya, tadi Bapak membuat bentuk-bentuk iko, apa dalilnya Pak? Tapi kadang orang ni kalau dia tak tahu, dia marah. Apa dalilnya Pak? Kamu nanya-nanya dalil saya, tak tahu kamu saya ini siapa? Kalau tak tahu bilang aja tak tahu Pak, jangan marah-marah. Okay, Alhamdulillah. You all dah dengar daripada dua-dua penceramah yang memberi pendapat masing-masing. Jadi I kat sini tak nak katakan Ustaz A betul atau Ustaz B betul. Itu bukan I punya job. My job is untuk menjelaskan lebih dalam supaya kita dapat faham yang perkara yang sebenar. Okay, kalau kita lihat daripada beberapa hadis yang I dapat petik di sini. Okey, salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang lelaki yang tergesa-gesa berdoa selepas solat tanpa ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat. Jadi daripada hadis ni kita dapat lihat bahawa Rasulullah menegur seorang lelaki yang tergesa-gesa dia berdoa selepas solat tanpa puji pada Allah, iaitu tanpa wirid zikir tu semua dan tanpa selawat, dia tergesa-gesa. Jadi Rasulullah menegur dia. Lagi satu hadis, baginda bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai menunaikan solat, maka mulakanlah dengan mengagungkan dan memuji Allah. Dan sambung lagi hadisnya, kemudian berselawat ke atasku dan barulah berdoa selepas itu apa yang dia inginkan. Ini hadis riwayat Abu Daud, hadis nombor 1481. Okey, daripada hadis ni kita boleh lihat bahawa baginda Rasulullah memesan untuk sesiapa yang lepas solat fardu dia nak doa semua, cara berdoa dan cara memuji Allah dan berselawat. Jadi daripada sini dah membuktikan, menunjukkan bahawa mereka mengerjakan solat dan tidak berdoa atau berzikir berjemaah, secara berjemaah ramai-ramai. Okey, ini dah salah satu bukti. Okey, lagi satu bukti, Imam Al-Syafi'i, okey, kita kebanyakan mazhab Syafi'i berpendapat untuk imam dan makmum hendaklah mereka berzikir selepas solat. Hendaklah mereka perlahankan suara waktu berzikir, kecuali jika imam mahu mempelajari daripadanya bacaan-bacaan zikir, maka ketika itu dijelaskan zikir, sehingga apabila didapati telah dipelajari padanya, maka selepas itu hendaklah dia perlahankan. Okey, Imam Syafi'i dia berkata imam yang membaca kuat tu zikir dan doa beramai-ramai secara jemaah dengan suara kuat dengan tujuan
makmum tu nak belajar, jadi dia baca dengan kuat untuk tujuan makmum nak belajar. Setelah itu dia perlahankan suara dia. Setelah makmum dah tahu cara bacaan, dia perlahankan suara dia. Jadi Imam Syafi'i pun kata perlahankan baca dan dia tidak katakan berjemaah semua. Dan satu lagi hadis daripada Ibnu Abbas, Imam Syafi'i menjelaskan, hadis dia daripada Ibnu Abbas tapi Imam Syafi'i yang menjelaskan, baginda meninggikan suara zikir hanya seketika untuk orang ramai mempelajarinya daripada baginda. Ini pun lagi satu bukti bahawa Rasulullah cuma tinggikan suara untuk orang-orang yang nak belajar apa zikir dia. Setelah itu dia tak tinggikan suaranya. Daripada Ummu Salamah, dia menyebut bahawa baginda duduk selepas solat, tidak menyebut baginda berzikir secara terang. Jadi Ummu Salamah kata Rasulullah tu duduk lepas solat tapi tidak menyebut bahawa Rasulullah tu zikir atau tak. That means tak ada orang yang dengar dia. Ummu Salamah pun tak dengar. Lagi satu air petik daripada Syekhul Islam Ibnu Taymiyah. Pernah ditanya hubungan dengan mereka membantah imam kerana tidak berdoa lepas solat. Ada orang membantah kenapa imam tak berdoa lepas solat. Terus beliau menjawab, ini Syekhul Islam dia menjawab, tidak pernah Nabi SAW berdoa bersama makmum selepas solat 5 waktu seperti yang dilakukan oleh sesetengah orang selepas solat subuh dan asar. Tidak pernah diriwayatkan hal itu oleh seseorang pun. Tiada seorang pun dari kalangan imam 4, iaitu Imam Hanafi, Hambali, Maliki dan Hanafi, oleh imam 4 yang menyatakan baiknya perkara itu. Jadi 4 imam kata perkara itu perkara yang tak baik. Because dia jelaskan tiada seorang pun dari kalangan imam 4 yang menyatakan baiknya perkara itu. Tak ada pun yang cakap perkara itu baik. Demikian Imam Ahmad dan lainnya tidak pernah menyukai hal ini. Ini fatwa daripada Ibnu Taymiyah, Al-Fatwa Al-Kubra, muka surat 1/215. Di sini juga saya dapat petik lagi satu hadis daripada Muslim, Sahih Muslim, hadis nombor 1159/709. Di sini perlu diberi ulang kaji bahawa kias adalah salah satu dalil Islam bagi menjatuhkan hukum ke atas sesuatu yang baru berlaku, yang sebelum itu tidak disyariatkan apa-apa hukum ke atasnya. Solat berjemaah bukanlah sesuatu yang baru. Ia sudah sedia ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga doa secara berjemaah adalah baik, nescaya Allah dan rasul-rasulnya akan mengisyaratkannya. Jadi kat sini pun, hadis ni pun menyatakan dengan jelas jika perkara ini berdoa secara berjemaah itu baik. Rasulullah dah jelaskan dan mengisyaratkan. Dan hadis yang last kali saya nak sampaikan adalah daripada riwayat daripada Abu Daud. Hadis ni menyatakan, wahai Abu Zar, maukah, ini Rasulullah bersabda, wahai Abu Zar, maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat yang boleh menyamakan darjatmu dengan orang-orang yang sudah mendahuluimu dan orang-orang yang datang sesudah kamu. Tidak akan dapat menyamaimu kecuali sesiapa yang beramal seperti amalan engkau. Abu Zar berkata, tentu ya Rasulullah. Baginda bersabda, hendaklah kamu bertakbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali, bertahmid Alhamdulillah 33 kali, bertasbih sebanyak 33 kali, iaitu subhanallah, dan khatamkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Daripada hadis-hadis ini semua kita dapat tahu bahawa terlalu jelas bahawa tidak ada contoh
yang Rasulullah lakukan, dan juga bukan hanya contoh, tapi 4 imam dari 4 mazhab ni pun kata perkara ini bukanlah perkara yang baik dan mereka tidak setuju. Okey, penjelasan daripada Ustaz B yang tadi tu yang second punya, dia mengeluarkan beberapa dalil untuk menegakkan perkara ini. Jadi nak you all faham something kat sini. Okey, yang pertama dia Ustaz B ni, dia ada kata tentang, dia ada memberi contoh dan pada dia itu satu dalil bahawa Nabi Musa AS berdoa dan Nabi Harun ada di belakangnya. Okey, yang pertama kita nak kena tahu kejadian Nabi Musa AS. Kejadian Nabi Musa AS, yang pertama kita nak kena tahu waktu solat. Apakah solat Nabi Musa dan solat Nabi Muhammad itu sama atau tidak? Okey, macam kita solat 5 waktu we are talking about solat 5 waktu, dan soalannya hanya untuk solat 5 waktu, bukan solat tahajud, solat tarawih semua, solat 5 waktu. So we focus on solat 5 waktu. Jadi solat 5 waktu Nabi Musa AS, apakah Nabi Musa solat 5 waktu atau hanya 3 waktu? Itu yang pertama kita nak kena tahu. Dan yang kedua, kita nak kena tahu bahawa solat itu bila sempurna apabila Rasulullah dah Isra Mi'raj. Baru kita dapat tahu bahawa solat dah sempurna dah. Waktu solat, cara solat dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita ini umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Musa. Kenapa kita harus ikut contoh Nabi Musa sedangkan kita mengaku kita umat Nabi Muhammad? So ni ada 3 poin yang kita nak kena fahamkan dulu. Kita tak boleh ambil satu kejadian walaupun daripada Nabi, lepas tu kita kata Nabi ini lakukan, boleh bermakna ada bukti. Because Nabi Musa punya waktu tu beza dengan kita, dan setiap zaman tu hukum dia berubah-berubah. Ada zaman yang sepupu boleh menikah sepupu. Ada zaman waktu sebelum waktu Nabi Isa dengan Nabi Yahya ada baptize. Setelah itu dah tak ada baptize. Jadi kita nak tahu Islam cuma complete after Rasulullah diangkat sebagai Nabi, dan only when Allah kata sekarang baru kita punya agama dah resmi, agama Islam, agama yang Allah pilih. So itu 3 kita nak kena faham tentang doa selepas solat. Jadi maaf, for me I tak nak you all ikut I punya pendapat atau setuju, tapi for me I tak boleh terima dengan contoh Nabi Musa boleh doa berjemaah dengan Nabi Harun. So kita ambil itu because kita pun tak tahu apakah dia solat fardu atau solat sunat ataupun apa. Kita tak tahu, tak ada penjelasan. Okey, jadi tentang Nabi Musa tu dah ada 3 poin yang I beri. Okey, poin nombor 2, bahawa Ustaz B kata ada sekelompok yang berdoa berkumpul seperti ada yang sujud tilawah, tak ada dalam hadis, tak ada takbir sujud. Okey, dia nak kena fahamkan satu soalan dia sebenarnya simple. Soalan daripada audience tu tanya berzikir dan berdoa beramai-ramai berjemaah setelah solat fardu itu. So dia mungkin Ustaz nombor 2 ni dia tak faham dengan soalan tu. Jadi I tak kata Ustaz nombor 2 ni salah, mungkin dia salah faham atau mungkin dia hilang fokus. Kerana di sini kita nak kena tahu bahawa tidak semestinya seseorang itu berilmu atau belajar 25 tahun, 30 tahun di Mesir, di mana-mana dia tu pandai dan punya ilmu. Allah dah membuktikan bahawa setiap Nabi itu dia orang yang mempunyai ilmu yang luar biasa. Sedangkan Nabi Musa waktu salah satu umat dia tanya, "Ya Musa, siapakah orang yang paling berilmu?" Nabi Musa kata dia. Kerana dia lupa nak katakan wallahu alam, Allah suruh Nabi Musa pergi jumpa Nabi Khidir untuk membuktikan ada orang yang lebih berilmu, dan kita tidak dapat lari daripada khilaf atau kesilapan.
So this is the reason why I selalu sampaikan you all nak belajar daripada ustaz melalui YouTube atau mana-mana boleh, tapi you all have to make research sendiri, buat kajian sendiri. Jangan apa orang kata terus telan tapi kita tak tahu apa yang kita buat. So kita nak kena faham, jika orang yang memberi pencerahan tu, apa ceramah tu membuat kesilapan dengan tidak sengaja, kita dapat tahu. Kita when we make research, kita dapat tahu mana yang betul, mana yang tidak. Dan I kat sini tak nak katakan Ustaz B ni ada banyak kesilapan yang I dah cari. I tak nak, ini bukan I punya job untuk cari kesilapan orang. Cuma I nak jelaskan tentang ini, tentang solat berjemaah. Dan selepas solat berjemaah, apakah ada berzikir beramai-ramai, doa beramai-ramai? Memang tidak ada contoh yang Rasulullah lakukan. Jadi kita jangan mengambil sesuatu, kita menjadikan dia cocok logi kira nak kenakan ini, oh ni boleh, semua kita bolehkan. Kita cari dalil yang tak ada hubungan langsung, kita ambil dalil ni untuk membolehkan dan membenarkan perkara yang tak boleh. Jadi soalan dia again very simple, ada tak boleh tak kita lakukan itu dan apakah dalilnya? Hadis Rasulullah, contoh, very simple. Bermakna tak ada, Rasulullah tak tunjuk, tak ada contoh, tak ada hadis. So kita jangan kaitkan dengan apa yang terjadi tentang solat sujud tilawah ataupun doa minta hujan atau apa-apa. Itu bukan termasuk dalam soalan solat berjemaah 5 waktu. I hope my explanation you all boleh faham, dan I nak you all pun buat research sekali lagi to understand, to see the hadis whether ada tak contoh bahawa Rasulullah lakukan ini ataupun tidak. Dan pada sesiapa yang pergi ke masjid dan jika ada imam yang baca doa ataupun berzikir beramai-ramai, kita jangan menghukum ustaz itu ataupun imam itu melakukan bid'ah, because kita tak tahu dia punya niat. What we can do is, kita ingat yang perkara yang baik. Just fikir, mungkin imam ni ada makmum yang di belakang dia tu minta dia, because diorang nak belajar, murid-murid dia, jadi dia baca kuat untuk murid-murid dia dapat ikut, dapat belajar. Cuma itu, just fikir macam gitu, okey dah. Dan untuk kita, kalau kita tak nak ikut, kita boleh diam, kita zikir sendiri-sendiri, ataupun kita boleh tinggalkan tempat tu. Tapi jangan tinggalkan tempat solat kita selagi kita belum habis zikir, sebelum lagi kita puji-puji Allah, salawat dan juga baca wirid-wirid yang Rasulullah lakukan selepas solat fardu, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.